Baik, malam ni saya akan bercerita. Keputusan kes Snake Island tidak mengejutkan. PAS gabra sebab nampak tidak cekap mengubah undang-undang. Now, apakah Samsul Iskandar akan saman Cikgu Ban dakwaan seleweng dana NGO? Oh, ada satu dakwaan daripada Cikgu Bat bahawa apa orang kata Samsul Iskandar setiausaha politik kanan Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan menyeleweng dana NGO dengan bekerjasama bersama Ratu Badak atau Ratu Naga. Itu dakwaan daripada Cikgu Bat, kita akan dengar nanti. PAS tolak kerajaan perpaduan kerana kerajaan zalim. Muhyiddin dapat pasport ke Thailand dan banyak lagi SDM tidak diperolehi. Calon PM kenapa bersatu bertelagah. Baik. So harap tuan-tuan tolong share dulu. Tolong share, tolong like, tolong subscribe, tolong tap-tap love. Tolong tap-tap like kalau siapa yang ada dekat social media yang lain-lain. Tolong retweet kalau ada dekat Twitter kan. Tolong love dekat Twitter. Dan tahniah juga pelantikan Ketua Pengarah JKOM baru. Saya tengok ramai orang tak puas hati Ketua Pengarah JKOM baru. Siapa is? Siapa yang tahu dia tahulah. So tak apalah tuan-tuan kan. Itu pilihan oleh mereka-mereka yang membuat pilihan, biarlah kan. Bagi saya tak galat pun. Tak ada benda pun. Cuma ada tak apalah, ada peristiwa, ada benda lah yang bagi saya kalau sekiranya perkara ini kita lakukan dengan baik, insyaAllah kita ada manfaatnya. Dan macam saya katalah, bila saya buat live ni, objektif saya buat live mudah je tuan-tuan. Saya nak supaya pendengar saya cerdik, pendengar saya pandai, pendengar saya orang yang apa orang kata dapat ilmu. Tak semesti kena bersetuju dengan saya 100%, tetapi kalau tak bersetuju pun dia boleh berfikir, kemudian dia boleh jadi orang yang kemudian datang dengan pemikiran yang kritikal dan sebagainya. Itu yang paling penting sebenarnya, benda-benda macam tu. Baik. Beberapa hari lepas kita dikejutkan jugalah dengan kenyataan daripada Muhammad Syafiq Abdullah, Peguam Najib, bahawa lembaga pengampunan, yang pertama sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terlibat dengan lembaga pengampunan kerana lembaga pengampunan itu diketuai oleh Dr. Zaleha. Okay, itu pertama. Yang kedua, rupanya mengikut pendedahan daripada Muhammad Syafi'i, lembaga pengampunan mencadangkan supaya Najib tidak diampunkan. Itu adalah cadangan daripada lembaga pengampunan. Tetapi discretion, budi bicara, bidang kuasa yang di-Pertuan Agong, kerana ihsan baginda dan melihat ada jasanya Najib, maka baginda telah memberikan peruntukan mengurangkan hukuman penjara daripada 12 tahun ke 6 tahun dan denda daripada 210 juta ke 50 juta, pengurangan 76%. So itu tak apa, macam saya kata, konklusinya itu bidang kuasa masing-masing. Yang penting Najib sudah meringkuk dan dia berarti bersalah di dalam penjara. Masih diteruskan di dalam penjara, dikurangkan sedikit atas budi bicara Pertuan Agong. Lembaga pengampunan tidak pun mencadangkan apa-apa pengurangan. Okey, habis kat situ. Sampai ada orang minta maaf dengan PMX kerana memfitnah dan sebagainya. Tak apalah, yang bersih mempersoalkan adakah kita di manakah reformasi. Sampai macam tu sekali dia mempersoalkan. Tak apalah, dia nak mempersoalkan, itu persoalan dia lah. Tetapi apa yang kita bahaskan, apa yang kita bawakan, kita dah nyatakan di sini bahawa itu semua within undang-undang, di dalam tata cara, di dalam prosedur, dan tidak pernah menjadi satu perkara yang sepatutnya dijadikan polemik di dalam negara kita lah, kan, di dalam negara kita. Tetapi menariknya, bila perkara itu dibawa, soalan dia, adakah pendedahan itu satu kesalahan undang-undang? Okey, kita baca. Syafi'i langgar undang-undang dedah proses pengampunan Najib. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng meminta lembaga pengampunan agar menjelaskan jika Peguam Muhammad Syafiq Abdullah telah melanggar undang-undang ketika mendedahkan maklumat sulit berhubung proses permohonan pengampunan Najib Razak dalam sidang medianya semalam. Lim berkata ini kerana Perlembagaan Persekutuan menggaris secara jelas peranan di-Pertuan Agong dan ahli lembaga tersebut. Dia berkata pertimbangan oleh lembaga pengampunan biasanya adalah sulit. Namun Syafi'i semalam secara terbuka mendedahkan yang di-Pertuan Agong membuat undian secara rahsia dengan mengagihkan kertas undi kepada ahli tidak tetap lembaga. Saya gesa lembaga pengampunan menyatakan dengan jelas dan tanpa syarat sama ada undang-undang kita membenarkan atau tidak. Syafi'i yang menyatakan ini di-Pertuan Agong
merasakan untuk memberi pengakuan penuh kepada Najib. Ketika sidang media semalam, Syafiq menunjukkan surat Cop Mohon Agong sebelum ini yang menunjukkan kemungkinan ada perbezaan pendapat antara si Paduka Baginda dan juga Lembaga Pengampunan berkaitan hukum Najib. Ini gambar tu. Now, bagi saya benda ni enticing jugalah. Macam benda ni macam mengaitkan Lembaga Pengampunan. Adakah itu satu kesalahan atau tidak? Bagi saya itu bukan tugas Lembaga Pengampunan untuk menentukan sama ada itu satu kesalahan atau tidak. Satu kesalahan atau tidak, kalau ada, itu adalah bidang tugas polis dan juga siapa yang rasa terkhilaf daripada perkara ini, maka buat laporan polis dan beliau boleh didakwa kalau sekiranya dikatakan melanggar mana-mana seksyen atau undang-undang di dalam negara kita. Itu cerita kalau ada. Kalau tidak ada, maka itu bukan tugas Lembaga Pengampunan untuk mengatakan sebaliknya. Dan saya tahu Lembaga Pengampunan memang sangat sekretif, sebab itu sampai sekarang tidak mendedahkan perkara ini. Sangat sekretif tentang perkara ini. Sangat sekretif tentang apa yang berlaku di dalam perbincangan itu. Saya sendiri nak korek pun tak boleh nak korek, tuan-tuan. Sampai saya sendiri nak korek pun tak boleh nak korek. Sekretifnya. Sampai dia kata, tak boleh cakap lah Is, tak boleh lah. Ini rahsia. So kita tahulah ia dah rahsia. So bila ia adalah rahsia, maka kita beranggapan bahawa mereka sangat profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Rakyat tak puas hati itu biasa. Kan? Rakyat tak puas hati itu biasa. Ada yang mempersoalkan, muda mempersoalkan, yang membebaskan kleptokrat. Tetapi perasan tak, apa orang kata, Amirah nama dia. Ahli Parlimen Puteri Wangsa, Ahli Dewan Undangan Negeri Puteri Wangsa berada di sebutan kes Naimah, isteri kepada Daim. Ada yang mengatakan Naimah itu adalah ahli muda. Dan bila kita fikir logik juga, dia ahli muda. Sebab saya percaya muda ni dapat dapat dana daripada atuk. Dan atuk ni bab kata atuk lah, saya tak ada duit. Dia tak ada duit, tapi bukan makna orang lain tak ada duit. Faham tak? Jadi persoalan-persoalan ini sebenarnya membawa kita kepada perbahasan yang besar tentang keabsahan, bukan kemampuan, tapi prosedur kepada pengampunan tersebut. Dan akhirnya jelas bahawa prosedur pengampunan itu jelas, kerajaan jelas bahawa kita masih lagi berpaksi kepada reformasi kita. Cuma kita kata itu adalah prosedurnya, itu adalah ketetapannya dan bukan jadi salah sesiapa sekalipun. Malah yang Di-Pertuan Agong pun tak salah. Kerana itu discretion baginda dan baginda ada orang kata apa, ada budi bicara baginda sendiri. So, terpulang kepada baginda lah untuk menentukan bagaimana. Okay. Right. Okay, seterusnya. Muhyiddin perolehi pasport, boleh ke Thailand rasmi restoran rakan? Okay. Mahkamah Session hari ini di sini pada Khamis membenarkan Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapatkan semula pasportnya sekaligus membolehkan bekas Perdana Menteri itu memulakan perjalanan untuk merasmikan restoran milik rakannya di Bangkok, Thailand minggu depan. Hakim Azura Alwi memerintahkan pasport itu dilepaskan secara sementara dan perlu dikembalikan kepada mahkamah pada 23 Februari ini. Pasport pengurusi Perkhidmatan Nasional itu ditempatkan dalam simpanan pihak mahkamah sebagai syarat tambahan untuk jaminan berhubung 3 pertuduhan amla yang melibatkan lebih 200 juta yang dihadapinya. Semasa prosiding, Azura berkata walaupun Muhyiddin memohon untuk mendapatkan semula dokumen perjalanannya bukan keperluan yang mendesak, namun mahkamah mempunyai budi bicara dalam mempertimbangkan keadaan. Meskipun, ia selagi mana tidak disabitkan atau didapati bersalah bagi pertuduhan terhadapnya. Beliau berkata mahkamah juga mendapati tiada bukti Muhyiddin selaku pemohon mempunyai risiko untuk melarikan diri. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu memfailkan permohonan pada 31 Januari lalu. Dalam affidavitnya, ahli parlimen itu berkata tiket perjalanan ke Bangkok telah ditempah dengan ditemani isteri manakala mereka dijangka pulang ke tanah air pada 21 Februari. Tuan-tuan, dia punya alasan tu best. Dia punya alasan tu best. Tiketnya telah ditempah. Sebab itulah kami kena memohon pasport tersebut. Sedap kan? Dia bukan dah ditempah sebelum pasport itu ditahan. Dia baru tempah. Saya percaya dia baru tempah lah. Dan tiba-tiba dandan
Alasan dia, bahawa tiket dah ditempah. Tapi kenapa tempah tiket? Kan? Kenapa nak tempah tiket? Tapi itulah, kan? Ujungnya ini adalah budi bicara mahkamah untuk menentukan. Mahkamah nak kata ni nak melepaskan tiket pasport tersebut, terpulanglah kepada mahkamah. Kita tak boleh nak kata apa.